Assalamualaikum ya, salam sejahtera, salam kuasa ketiga ya. Audio kalau jelas boleh bantu maklumkan di ruang komen seperti biasa. Share ramai-ramai dan juga sertai Telegram saya ya, Regi Jesse Ritaudin. Ada permintaan untuk saya komen kenyataan Presiden UMNO Zahid Hamidi yang telah dibawa oleh beberapa media ya, Utusan Malaysia, Barisan Berita Harian dan sebagainya, di mana Zahid secara am memberitahu bahawa Barisan Nasional mampu raih lebih banyak kerusi. Dia tak kata, well actually bergantung kepada media mana yang awak rujuk ya. Contohnya kalau awak rujuk Berita Harian, tajuk dia BN mampu raih lebih banyak kerusi pada PRU 16 jika berjaya mengenepikan perkara-perkara remeh ya. Saya baca ya, Zahid yang juga Timbalan Perdana Menteri berkata kejayaan itu juga boleh dicapai sekiranya gabungan itu dapat terus memperkukuh semangat serta mengenepikan permasalahan sesama parti komponennya. Kalau BN bekerja keras, strategi pilihan raya disusun dengan baik dan bla 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 lah. So kalau bergantung pada media mana yang awak baca, ada yang mendakwa dia kata boleh raih lebih banyak kerusi, ada yang kata dia kata boleh menang besar. Okey. So ada permintaan untuk ulas ya. Sekarang ni kalau awak pergi ke Google search lah. Kalau awak pergi ke Google search dan awak type sana PRU 16, kemudian awak pergi ke berita atau news ya. Yang atas sekali kenyataan hari ini, BN menang besar PRU 16 jika isu bilik tidur tidak dibawa keluar hari ini ya, Utusan Malaysia. Berita Harian, PRU 16 BN mampu meraih lebih banyak kerusi jika ketepi isu remeh hari ini oleh Zahid Hamidi. Kemudian Sinar Harian, tak mustahil menang besar PRU 16 jika momentum PRK Mahkota diteruskan. Ini seminggu lepas. Siapa buat kenyataan? Puat Zarkashi. Kemudian Astro Awani, PRK Mahkota, formula terbaik kerjasama BNPH menang PRU 16. Ini 3 minggu yang lepas. Siapa yang cakap? Ini tak silap saya, yang ni Liu Chintong ya, daripada DAP ya. So DAP pun dah cerita. Kemudian seterusnya Berita Harian, BN perlu kekal bekerjasama hadapi PRU 16 1 bulan yang lepas. Lagi satu, formula perpaduan Sinar Harian, formula perpaduan perlu digunakan dalam PRU 16 3 minggu yang lepas. Siapa yang cakap? Saifuddin Nasution. Saya baca lagi, Astro Awani 2 minggu lepas, kejayaan pembangunan Sabah jadi kayu ukur pada PRU 16. Siapa yang cakap? Rafizi Ramli. Okey, awak boleh baca seterusnya, banyak lagi. 3 minggu lepas, 4 minggu lepas, 21 Ogos saya dah beritahu PRU 16 akan diawalkan. Itu jangkaan saya. Sebenarnya PRN Sabah akan diawalkan dulu, kemudian seterusnya PRU 16. Mengapa? Anda scroll ke bawah, anda cari tajuk-tajuk berkaitan, anda pergi rujuk ya, live berkenaan, anda akan dapat tahu apa yang saya cerita. Sebab kalau nak cerita lagi satu live setengah jam ke 20 minit ke 1 jam ke ya, so awak scroll ke bawah, dalam 2-3 minggu ni ada live berkaitan PRU 16. Tajuk dia ada PRU 16, anda pergi rujuk. So PRU 16 akan diawalkan. Okey, awak rujuk juga live saya semalam, ulasan penuh berkenaan dengan perbelanjawan 2025 ya. Saya akan buat ulasan ketiga, tapi tak tahu bila lah ya. So of course Zahid akan beritahu BN akan menang besar. Adakah BN akan menang besar? Okey, katakan PRU 16 hujung tahun ni, saya jangka BN boleh meningkat 7-8 kerusi jika formula mahkota berjaya digunakan atau digunakan dengan jayanya di kerusi-kerusi penting. Sebab jika formula itu berjaya diadaptasikan di kerusi-kerusi penting,
MCA dan DAP berkempen bersama untuk dapatkan sokongan Cina bagi calon UMNO, maka di kerusi-kerusi yang UMNO menang sama ada tipis atau kalah tipis, dia mungkin boleh menang. So kalau tahun ini saya jangka 7 hingga 8 kerusi meningkatlah Barisan Nasional. So daripada 30 mungkin jadi 37, 38. Kalau tahun depan mungkin meningkat lagi kepada 45. Itu jangkaan kami lah. Okay. So perikatan tidak akan bentuk kerajaan kalau PRU tahun ni ke tahun depan ke 2026 ke, berdasarkan gerak-geri gabungan itu yang ketandusan strategi, yang tidak mampu untuk menarik pengundi atas pagar Cina. Dan sudah wujud sekarang pengundi atas pagar Cina. Sebenarnya buat kali pertama sudah ada tanda-tanda pengundi atas pagar Cina. Maknanya mereka tidak begitu suka lagi PH. So kalau PRU 16 berlaku, saya jangkakan sokongan Cina terhadap PH akan merosot, tetapi tidak cukup untuk ganggu gugat kekuatan DAP mahupun PKR mahupun amanah dari sudut sokongan Cina. Namun saya tak terkejut kalau PH dapat tambahan 4-5 kerusi atau sekurang-kurangnya 3 kerusi ke apa ke, sebab sokongan Melayu terhadap PH daripada UMNO. Tapi itu belum teruji lagi, kerana sokongan Melayu terhadap UMNO pun sedikit. So PN akan kekal dengan sokongan Melayu dia, tetapi sebab faktor Cina di kerusi-kerusi yang ada pengundi Cina yang agak ramai, UMNO ada peluang, ya. So itu komen saya lah. Bagi mereka yang tak percaya PRU diawalkan, awak boleh lihat frekuensi atau kekerapan kenyataan-kenyataan dibuat berkenaan dengan PRU 16 bukan oleh saya, tetapi oleh UMNO, DAP, PKR, ya. Kalau PRU 16 betul-betul tahun 2028, pelik kan? Sekarang ni dah banyak cerita PRU 16, ya. So itulah, ya. Itu komen saya berkenaan dengan kenyataan Zaid Hamidi. Babak BN menang besar tu bohong lah. Menang besar bohong lah. Tapi kalau tajuk dia contohnya berita harian, BN mampu raih lebih banyak kerusi, mungkin. Tapi mereka kena pastikan formula mahkota boleh diimplementasikan dengan jayanya di kerusi-kerusi target. Okey. Lagi satu isu yang akan jadi menarik ialah sekiranya parlimen bubar, watak-watak tertentu seperti Hishamuddin yang hubungan dia dah renggang dengan UMNO, dan memang ramai yang anti Zaid, bukan dari sudut ahli parlimen, dari sudut adun, dari sudut pemimpin bahagian cawangan dan sebagainya, akan memang majority against Zahid. So Zahid is not wanted actually, not popular, tetapi dia dah cengkam UMNO. Okay. So dia yang akan tentukan siapa yang bertanding. Of course, mungkin dia akan buang mereka yang renggang dengan dia. Hishamuddin tidak dipecat dari UMNO sebab kalau pecat, mereka hilang satu kerusi. Tapi bila parlimen dah bubar, adakah Hishamuddin akan dicalonkan semula? I don't think so. Adakah Ismail Sabri akan dicalonkan semula? Itu jadi tanda soal. Sebab Ismail Sabri, walaupun kita tahu atau saya dapat rasakan dia renggang dengan Zaid, tetapi dia dalam kempen-kempen dilihat masih setia bersama UMNO, dan ya, dia ketepikan pandangan peribadi dia. So I don't know. So akan ada ramai ahli parlimen yang sekarang ni tidak dicalonkan balik. So mereka of course akan calonkan dengan orang-orang Zaid. Dan jika dicalonkan dengan orang-orang Zaid, saya jangka akan ada lagi satu perjanjian yang ditandatangani. So mungkin orang tanya, Hishamuddin habis pergi mana? Kalau contohnya Ismail Sabri tak dicalonkan, dia pergi mana? Adakah Hishamuddin akan masuk Perikatan Nasional? Now, contohnya katakan untuk tujuan perbincangan Hishamuddin masuk Perikatan Nasional selepas parlimen bubar, dan dia bercalon, dia bertanding atas tiket Perikatan Nasional, sama seperti dulu Syahidan Kasim, dia keluar UMNO, dia masuk PN, dan
bertanding di bawah tiket PN. Syahidan menang besar. Semua pengundi dia dari Arau mengundi dia atas tiket Perikatan Nasional. Tapi adakah Hishamuddin boleh ulangi perkara itu? Tidak semestinya. Tidak semestinya. Sebab ada pemimpin, rakyat menyokong dia bukan sebab parti. Rakyat menyokong dia sebab dia. Ada pemimpin, rakyat sokong dia sebab parti, bukan sebab dia. So Hishamuddin belum teruji lagi. So contohnya awak lihat Azmin Ali. Bila dia keluar PKR dan dia masuk Perikatan, kemudian bertanding lagi, dia kalah teruk. Bukan kalah teruk, seteruk-teruknya. Anak murid dia pula rampas semua pengundi. Jadi maknanya pengundi mengundi Azmin bukan sebab Azmin, pengundi mengundi Azmin sebab PKR. Ya, so kita tak tahu. Ya. Dan tambah pula sekarang dengan adanya kekuatan undi Cina, jika formula mahkota digunakan, jika diletakkan calon baru untuk ganti Hishamuddin, mungkin mereka boleh ambil orang lain daripada kawasan Hishamuddin yang ada jawatan yang dikenali. So contohnya timbalan ketua bahagian ke apa ke di kawasan Hishamuddin, dan seterusnya. Bukan hanya bergantung pada undi Melayu, bergantung juga kepada undi Cina. So saya tak fikir Zahid akan terdesak untuk memastikan heavyweight UMNO ni kekal. Dia boleh cantas semua heavyweight yang dikira tidak sehaluan dengan dia. Dan mungkin mereka macam bila Khairi Jamaluddin dicampak daripada Rembau. Siapa yang ambil alih? Tok Mak Hassan. Tok Mak Hassan bukannya tak dikenali. So dia ketua bahagian, tak silap saya, or something like that, di kawasan situ, or di kawasan tak apalah. Okay, so I think akan berlaku korban ramailah selepas parlimen bubar, dan jadi tanda tanya lah, mereka ni akan masuk perikatan ke tidak, dan impak, adakah mereka boleh bawa impak ke tidak. So saya tak fikir akan ada impak yang begitu besar jika contohnya Hishamuddin pergi ke perikatan. The issue pada PRU 16 bukannya undi Melayu. Undi Melayu majoriti dah ada pada perikatan. So itu kan isunya. Isunya ialah perikatan boleh tarik tak undi Cina, dan especially undi Cina, yang especially yang atas pagar, boleh tak? Itu isunya. Ya. Okey, so sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kuasa ketiga.